A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, good morning, sabahul khair diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi ini untuk edisi 31 Disember 2021 bersamaan 26 Jumadil Awal 1443 Hijrah, hari Sayyidul Ayyam, hari Jumaat. Mudah-mudahan kita terus tingkat dan lipat kali gandakan amal kebaikan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengganjarkan kita dengan keberkatan yang berpanjangan. Alhamdulillah. Jadi sidang penonton sekalian, bersempena dengan akhir tahun. Hari ini merupakan hari terakhir untuk tahun 2021 ini. Tanyalah Ustaz membawa edisi istimewa Tanyalah Ustaz pada pagi ini, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama membincangkan topik berkaitan dengan usia meningkat, amal kurang bersama dengan ahli panel kita Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Namun sebelum tu, ayuh sama-sama kita nak menutup, biarkan penutup kita untuk tahun 2021 ini sebagai satu penutup yang cukup indah dengan kita bersama-sama membaca Yasin, seterusnya doa akhir tahun yang insya-Allah akan dikendalikan oleh Syekh Abdul Karim kita dan juga yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Zarifi Daud kita insya-Allah pada pagi ini. Jadi tanpa buang masa, saya menyerahkan majlis ini kepada Syekh Abdul Karim untuk agenda yang berikutnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما
ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم بارك لنا ما تبقى من هذا العام. اللهم بارك لنا في عامنا الجديد. ارزقنا من الحلال وجنبنا عن الحرام وتمم نياتنا واحفظ بلادنا ماليزيا من كل بلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير والحمد لله رب العالمين. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha mendengar segala rintihan. Apalah kiranya dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dan dosa muslimin dan muslimat. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan segala nama-Mu yang indah dan segala sifat kesempurnaan-Mu. Perkenankanlah permohonan dan doa kami. Di kala ini, kami diuji dengan beratnya ujian dalam kehidupan kami. Kebimbangan dan kesedihan menyelubungi hati sanubari kami. Ya Allah, Engkau berikanlah kepada kami kesabaran dan kekuatan iman dalam jiwa kami bagi menghadapi segala ujian dan musibah yang melanda kami. Ya Allah, Engkau kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang sedang kesakitan. Engkau kurniakanlah ketabahan kepada mereka yang sedang kesempitan. Terputus mata pencarian, anak kecil menangis kelaparan, kehilangan harta benda dan keperitan. Ya Allah, selamatkanlah negara kami daripada sebarang bala bencana, musibah, wabak berpanjangan yang mengancam keselamatan. Ya Allah, kami pohon kepadamu dengan keberkatan Al-Quran, Engkau berikanlah keamanan serta kesejahteraan kepada negara kami. Ya Allah, bersempena dengan tahun baru 2022 ini, Engkau pertautkanlah silaturahim dan perpaduan kami, bantu-membantu, hormat menghormati, serta saling berkasih sayang. Pandulah kami dengan ikatan hidayah-Mu agar kami sentiasa berada pada jalan kebenaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita berada dalam istimewa Tanyalah Ustaz pada pagi ini. InsyaAllah sama-sama pada pagi ini kita akan membincangkan topik berkaitan dengan usia meningkat, amal kurang. Jadi sedang betul sekalian, pertama sekali kita nak mengucapkan jazakumullahu khairan kathira, terutamanya kepada moderator kita yang telah pun meneruskan agenda ataupun segmen kita bacaan Yasin dan juga doa akhir tahun sebentar tadi. Mudah-mudahan dengan bacaan Yasin tersebut akan memberikan satu ketenangan yang istimewa buat diri kita semua. Dan sudah semestinya kita sepanjang tahun 2021 ini, pelbagai ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, daripada wabak COVID-19-nya
Sehinggalah pula sekarang ini dengan musibah banjirnya, ini semua adalah sebagai satu peringatan kepada kita semua bahawa kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, hamba yang cukup lemah. Jadi mengapa perlu kita meninggikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi mudah-mudahan dengan bacaan Yasin dan juga doa penutup sebentar tadi akan memberikan satu penutup yang cukup sempurna buat tahun 2021. Seterusnya, ucapan tahniah juga buat kita semua kerana alhamdulillah walaupun kita dilanda dengan pelbagai ujian, namun kita masih lagi kekal bernafas, kekal berdiri sehingga ke saat ini. Mudah-mudahan semangat ini kita akan bawa juga ke tahun yang akan datang, iaitu tahun 2022 insya-Allah. Jadi saudara sekalian, pada pagi ini kita yang akan menjawab persoalan-persoalan berkaitan dengan tajuk kita usia meningkat, amal kurang adalah yang berbahagia Al-Fadil Dr. Muhammad Nizam Abdul Karim kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor pada pagi ini? Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita harap Allah SWT akan memanjangkan lagi usia doktor agar kita dapat bertemu lagi di tahun hadapan untuk episod-episod yang akan datang. Jadi insya-Allah yang bagus doktor. Jadi sebagai permulaannya ni dalam topik kita iaitu berkaitan dengan usia meningkat, amal kurang. Apakah sebenarnya yang kita ingin kongsikan pada pagi ini doktor di sebalik topik ataupun tajuk pilihan kita pada pagi ini? Persilakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Maka saya Da'i Luqman, seterusnya sidang, pendengar, penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sebut tentang masalah ujian-ujian ya yang menimpa kita. Dia ada dua perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, dan yang keduanya kita menguji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi doa yang dibacakan tadi oleh Syekh Abdul Karim, yang doa yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Zarifi, ya, dan juga Da'i Luqman sebut tentang ujian ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah menguji kita, bukan kita yang menguji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ujian. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan Allah akan uji kamu semua dengan sesuatu daripada perasaan takut, rasa kelaparan, rasa hilang barang, hilang harta dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita rasa bimbang, takut COVID ni pakai sini kan, ya. Bimbang COVID, ya. Allah Taala uji dengan kematian yang banyak dalam ahli keluarga, ekonomi pun ada masalah dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Dan memang ketetapan Allah, Allah akan uji kita, ya. Dan kita tidak boleh menguji Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita minta sesuatu yang tidak sepatutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita nak uji Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa macam ni, ya Allah, kalau engkau berkuasa, engkau selamatkanlah aku nak terjun daripada bangunan tinggi tingkat 40. Ya, payung terjun tak pakai dan sebagainya. Kita pun terjun. Kita nak menguji Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak, mampu tak Allah Ta'ala selamatkan kita? Ya, Allah Ta'ala mampu selamatkan kita kerana Allah Maha berkuasa, ya. Tetapi kita sedang menguji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu salah. Ya, kita tak menguji Allah. Allah yang akan uji kita, ya. Jadi bila mana Allah Ta'ala uji kita, maka adalah jalan-jalannya, ya, wa basyiris sabirin misalnya, ya. Maka berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Kita menerima takdir Allah Ta'ala, kita sabar, kita redha, dan kita berusaha mencari jalan keluar kepada ujian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu sedikit masalah tentang ujian, ya.
Tadi kita sebut tentang masalah topik bicara kita tentang masalah amal-amal kita yang berkurangan ya. Usia kita makin meningkat, amalan kita makin berkurangan. Memang begitulah Da'i Luqman ya, sidang penonton. Kalau kita tengok dari sudut kekuatan tubuh badan kita, sudah tentu masa muda lah kita nak banyak melakukan ibadat kan, bukan masa tua. Ini sesuai dengan sabdaan Nabi SAW, irtanim khamsan qabla khamsin. Antaranya disebut syababaka qabla haramika. Rebutlah 5 perkara sebelumnya datang 5 perkara. Ya, rebut, ambil peluang 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Salah satunya syababaka qabla haramika. Waktu muda kamu sebelum waktu tua kamu. Kerana waktu muda ni lah maknanya kita ada kekuatan tubuh badan dan sebagainya berbanding kita dalam keadaan tua ya, dengan pelbagai penyakit dan sebagainya. Jadi masalah sekarang usia kita makin meningkat hari demi hari, masa demi masa, tahun demi tahun ya, kita makin tua, sudah tentu peluang untuk kita memperbanyakkan amalan itu agak kurang ya. Jadi kalau Da'i Luqman ya, kalau tuan-tuan kita pergi masjid, kita tengok yang datang tu jalan pun sengit-sengit ya. Ya, berjalan ada sembahyang atas kerusi ya. Tapi yang sihat-sihat tak apa datang pula. Tak nampak. Tak nampak pula kan. Yang sihat yang gagah main bola, main futsal dan sebagainya, tapi tak apa nampak dekat masjid, dekat surau ya. Yang datang tu yang sengit-sengit dan sebagainya ya. Jadi orang yang sudah dalam keadaan tua sebegini, peningkatan usia, dia nak banyak melakukan amal ibadat tu dah tak dapat dah. Ya. Kita kata nak semayang berdiri pun tak berapa nak ni, dia semayang duduk. Dia nak baca Quran pun mata tak apa nampak, tak apa cerah dah kan. Terbiang sana, tengok sana kan ya. Apalagi gigi dia pun tak apa nak ada dah, baca Quran pun kokak-kokak dan sebagainya, tajwid tak kena, makhraj tak kena dan sebagainya. Jadi banyak kekurangannya ya. Jadi sinilah maknanya, adakah kita nak memperbanyakkan amalan ataupun ada satu lagi istilah ya, satu perkara yang lebih besar, satu konsep yang lebih besar, satu dasar yang besar di dalam Al-Quran, bukan meningkatkan amalan. Ya, satu dasar, satu konsep dalam Quran bukan memperbanyakkan amalan, bukan meningkatkan amalan, tetapi konsep dasar dalam Al-Quranul Karim ialah ahsanu amala. Ya, memperbaiki amalan yang terlebih elok. Sebab itu bila saya baca dalam beberapa surah, dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim, saya wallahu alam lah ya, saya tak jumpa istilah aksaru amala. Tambah. Ya. Amalan yang lebih banyak ya, tak jumpa. Aksaru amala tu sekadar yang saya bacalah. Kata tak ada lagi orang kata ada pula kan. Sekadar yang saya baca, saya tak jumpa konsep aksaru amala, lebih banyak amalannya. Tetapi yang saya jumpanya dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim ialah ahsanu amala. Ya, amalan yang terlebih elok. Misalnya tuan-tuan, kalau kita rujuk dalam suratul Mulk ya, surah Al-Mulk ayat yang kedua, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk Allah uji di kalangan kamu, siapakah di kalangan kamu ahsanu amala, yang terlebih elok amalannya. Jadi cara ringkasnya, kita nak pernah faham konsep ataupun dasar ahsanu amala, amalan yang terlebih elok. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi sahabat sekalian, itu adalah sedikit orang kata intro, permula bagi tajuk kita pada hari ini. Jadi betul, seperti mana kata doktor, saya pun jarang daripada sejak kita membaca Quran ni, jarang kita bertemu dengan, ataupun tak pernah lagi lah bertemu dengan kalimah aktsaru amala, tapi ahsanu amala tu kerap kali diulang-ulang dalam Al-Quranul Karim. Jadi saudara sekalian, banyak lagi yang kita akan bincangkan berkaitan dengan usia meningkat, amal kurang ini. Namun sebelum itu kita berhenti berehat seketika, kembali sebentar sahaja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, insya-Allah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء
قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru istimewa Tahun Baru. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan agar tahun 2022 ini akan memberikan satu sinar yang lebih cerah dan terang benderang buat kita semua, dan juga kita diberikan jalan keluar bagi setiap yang mungkin pada saat ini ada kesulitan, dan juga sekiranya kita ada tergolong dalam golongan orang yang berhutang, Allah permudahkan kita untuk melangsaikan hutang kita, dan seterusnya Allah SWT mempermudahkan segala urusan kita di dunia ini hinggalah ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masih lagi dengan topik perbincangan kita, usia meningkat, amal kurang. Jadi semua sekalian, kita nak terus mengamraikan persoalan daripada sahabat-sahabat Facebook kita, iaitu soalan pertama daripada Puan Mar WKN kita. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Luqman. Ustaz dua orang dah tak ada, kan tinggal berdua saja. Saya ingin bertanya, apakah kaitan umur dan amal? Dikatakan manusia paling baik ialah panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Manusia paling buruk ialah panjang umurnya dan buruk amalnya. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam riwayat, ya, sebut dalam riwayat apa yang disebutkan tadi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Satu lagi, man tala amruhu wa sa'a amaluhu. Jadi dia sama, maknanya dari sudut umur yang panjang tu. Satu, panjang umurnya, ya, dia tua tetapi amalannya elok. Yang satu laginya umurnya juga tua tetapi buruk amalannya, ya. Jadi di sini kita melihat dari sudut pahala dan juga dosa, ya, pahala dan juga dosa. Kalau seseorang itu usianya panjang, katalah sampai umur 75, sampai umur 80 tahun, dan amalannya elok, ya, maknanya dari sudut meninggalkan perkara yang haram, dia rajin baca Quran, solat berjamaah, solat sunat, bayar zakat, sedekah dan sebagainya. Jadi pahala dia tu meningkat banyak, ya. Berbanding seorang lagi panjang usianya tetapi amalan-amalan yang dilakukan itu adalah amalan yang tidak elok. Dia berjudi, dia berzina dan sebagainya, maka dosanya itu banyak, ya. Jadi itulah antara maksud orang yang baik kalau umurnya panjang tapi dipenuhi dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang buruk, yang celaka ini adalah orang yang panjang usianya tetapi dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama ada umur kita panjang atau pendek itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Yang penting ialah kita mengisi ruang masa kehidupan kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan usia kita, dalam masa yang sama Allah kurniakan kita kudrat ataupun kekuatan untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan pada Puan Mar WKN kita. Kita nak beralih dengan persoalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil kita di talian pada saat ini, Tuan Ilyas Abu Bakar kita. Assalamualaikum Tuan Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi dan Luqman dan juga Dr. Muhammad Nizam. Ya, apa khabar Tuan Ilyas? Alhamdulillah sihat. Semoga Da'i dan juga doktor sihat. InsyaAllah. Silakan Tuan Ilyas soalan pagi ini. Hakikatnya di zaman ini kita lebih kepada hiburan. Walaupun usia dah meningkat, masih lagi meminati hiburan ni lebih daripada mencari ilmu agama ni. Jadi bagaimana cara untuk menarik minat untuk bagi usia-usia ni, orang-orang ni yang dah berusia ni, untuk mencari ilmu ni. Dan soalan keduanya, bagaimana adakah kita mencari ilmu terlebih dahulu atau beramal terlebih dahulu? Setengahnya beramal tanpa ilmu dan menjadi abid ke alim ke, macam bagaimana caranya? Okay, InsyaAllah. Dan kita tahu kalau beramal tanpa ilmu ni betul. Kata dengan bagaimana? Tak kena lah. Kita kena mencari ilmu terlebih dahulu sebelum beramal, bukan? Minta pencerahan daripada Ustaz. InsyaAllah. Ya, itu saja soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Ilyas kita di atas dua persoalan. Jadi soalan pertama tu doktor, bagaimana kita nak tarik minat golongan-golongan yang dah dewasa ataupun tua ini, termasuklah kita lah, untuk lebih mencintai ilmu. Dan soalan kedua yang berkaitan dengan kita nak cari ilmu dulu ke ataupun kita nak cari amal terlebih dahulu. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita nak menarik minat? Ini sesuatu yang sukar sebenarnya, ya. Sesuatu yang sukar. Dia seboleh-bolehnya kena datang daripada diri individu itu sendiri. Dia kena ada al-wa'yu, kena ada kesedaran daripada diri kita, aku ni dahlah amalan tak banyak, dahlah kurang sana, aku ni maksiat banyak, dosa banyak dan sebagainya. Kena ada kesedaran itu sendiri. Sebab itu doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap hari 17 kali dalam semayang, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Minta Allah Taala lorongkan jalan yang baik, jalan untuk ilmu, jalan untuk melakukan amal ibadat dan sebagainya. Kita doa lagi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan engkau pesongkan hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Jadi kalau dah dapat hidayah elok tu, suka kepada kebaikan, suka kepada amal soleh dan sebagainya, kita minta Allah istiqamahkan, kekalkan perkara itu. Jadi perkara ini perlu datang daripada diri kita sendiri, ya. Nak mencari bekal pada hari akhirat nanti, bagaimana nak isti'dad, ya, bekal kita, persediaan kita untuk menghadapi kematian kita ini. Bukan makna kita meninggalkan dunia ini, tidak, ya. Kehidupan dunia berjalan macam biasa. Sebab itu beza agama kita dengan doktrin-doktrin ataupun agama-agama yang lain ini. Agama kita mengajar keseimbangan antara dunia dan juga akhirat. Bahkan dalam kehidupan dunia itu dia ada ibadatnya. Bagaimana kita boleh mendapat pahala sedangkan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia. Kita datang tiap-tiap pagi keluar mencari rezeki itu dengan niat yang baik. Ya Allah, aku nak mencari rezeki yang halal. Itu juga adalah saham pahala kita, ladang pahala kita. Kita mendapat pahala. Bila sampai waktu semayang, kita semayang. Kita menolak perkara yang haram, kita tak terima rasuah dan sebagainya, itu juga satu pahala kepada kita, ya. Jadi pekerjaan dunia itu sebenarnya adalah seiring dengan asas ajaran agama kita, selagi mana kita tidak melakukan perkara yang haram, ya. Jadi balik kepada persoalan, dia kena datang daripada diri kita sendiri. Jadi nak tarik, takkanlah kita nak tarik orang tu pergi masjid, nak paksa orang kan mengaji, buka kitab kan, saya nak mengajar kan, ya. Maknanya penceramah ustaz-ustaz bolehlah cerita sikit-sikit, pujuk sikit-sikit. Nak cerita banyak-banyak pun orang meluat. Orang meluat juga kan. Nak baca ayat Quran saja pun boring juga kan. Jadi kena ada kesedaran daripada diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, sama ada kita nak cari ilmu dulu ataupun nak amal ibadat, ya. Sebenarnya kita tak perlulah mencari ilmu menjadi alim macam nak jadi Imam Syafi'i. Ya, barulah aku nak amal ibadat. Aku nak jadi alim macam Imam Malik, barulah aku nak melakukan amal ibadat. Tidak, ya. Kita dapat ilmu sikit, kita amalkan. Hari ini kita mengaji, katalah kita pergi kuliah subuh, kita pergi kuliah maghrib, ya. Ustaz tu pesan baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Kita nak mengajar Quran tak berapa pandai. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut yang belajar Al-Quran tu antara orang terbaik. Belajar tu dulu sebelum mengajar. Jadi kita dah faham hadis tu, dengar huraian 5 minit, 10 minit. Baik, aku nak amalkan hadis ni, aku nak belajar baca Al-Quran. Kebetulan di surau kita, di masjid kita itu ada guru agama yang mengajar Al-Quran seminggu sekali. Kita amalkan hadis ni, kita duduk belajar membaca Al-Quranul Karim. Maknanya kita dah ada ilmu, kemudian kita amalkan ilmu tersebut, ya. Ilmu kita ialah orang yang baik, ialah orang yang belajar Al-Quran, maka kita beramal, ya. Kita dengar satu hadis, ya, sebut tentang masalah sembahyang sunat sebelum subuh, ya, solat fajar ataupun solat qabliyah subuh, ya. Sembahyang sunat fajar ni lebih baik daripada dunia dan amalannya. Kita pun dengar huraian 5 minit, 15 minit dengar huraian.
tentang semayang sunat sebelum subuh ni, kita dah tahu semayang dah. Semayang subuh dengan semayang sunat lebih kurang sama aja. Kita dah dapat dah hadisnya sahih, pahalanya besar, maka kita amalkan. Kita amalkan. Bukan kita nak kena mengaji, aku nak kena mengaji Sahih Bukhari dulu bagi habis, baru aku nak beramal. Tidak. Dapat sikit, kita amal dulu. Dapat sikit, kita amalkan dulu. Jadi sebab itu pesan para ulama supaya kita jadikan amalan dan ilmu kita ini, ya. Amalan dan ilmu kita ini, ilmu itu seperti garam, amalan itu seperti tepung. Ya. Ilmu itu seperti garam, amalan itu seperti tepung. Jadi Da'i Luqman, kalau kita nak buat cucur lah, cucur kodok kita nak buat cucur-cucur goreng ni, mana lagi banyak? Tepung ke garam ke? Tepung. Tepung banyak. Tepung banyak. Tepung tu saya sebut tadi amalan. Ya, ilmu tu macam garam. Ilmu tu sikit tak apa. Sikit cukup. Dapat sikit, amal banyak. Ya, dapat sikit, amal banyak. Jadi hadisnya semayang sunat sebelum subuh tu cukup banyak tu je. Tapi amalan tu hari-hari. Jadi sebab itu pesan para ulama, jadikanlah ilmu kamu seperti garam, amalan kamu itu seperti tepung. Wallahu a'lam. Saudara sekalian, jadikan ilmu itu seperti garam dan amalan itu seperti tepung. Jadi lepas ni, mana yang tahu nak cari resepi, macam doktor kata tadi, resepi buat kodok tu, kita ambil daripada analogi tersebut, kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, banyak lagi yang kita akan bicarakan berkaitan dengan usia meningkat, amal kurang ni. Namun sebelum tu kita berhenti berehat seketika. Kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini menerusi Taman-Taman Syurga dalam rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi ini menjadi perintis ataupun pemula agar kita semua dapat berada bersama-sama dalam Taman Syurga yang kekal abadi, yakni di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan usia meningkat, amal kurang. Istimewa Tanya Ustaz pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan juga memperoleh keberkatan. Dan juga kepada saudara sekalian, saya doakan agar setiap pada kita yang memiliki azam untuk tahun 2021 ini, saya harap kita semua sudah pun dapat berjaya menunaikan azam-azam tersebut. Namun sekiranya kita tidak berjaya lagi, jangan risau, kita akan ada tahun 2022. Ayo sama-sama kita perbaharui azam kita untuk kita dapat apa sahaja yang kita azamkan pada tahun 2022 ini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, Ustaz, kita nak raikan persoalan berikutnya dengan meraikan pemanggil di talian pada saat ini. Tak lain tak bukan Tuan Haji Omar Abdul Majid kita. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Luqman dan Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar? Alhamdulillah. Bagaimana sehat. keadaan di Pekan sekarang? Ya, di Pekan. Itu gelombang kedua sekarang ni, Da'i Luqman. Kerana yang gelombang pertama hari itu dah pun surut dan sekarang ni di gelombang kedua dia naik semalam lah. Baru mula semalam. Semoga dipermudahkan semuanya untuk warga Pekan khususnya, insya-Allah. Silakan persoalan pagi ni Tuan Haji Omar kita. Soalan saya, sebelum tu selamat menyambut tahun baru pada Da'i dan juga doktor ya. Jadi soalan saya begini doktor. Kita ni kalau tengok umur memanglah selepas kalau tahun tiap tahun dia akan meningkat sendirilah. Dan kalau tahun ni 40, tahun depan 41 dia tak nak balik 39 doktor. Da'i. Sebab itu dia tetap meningkat.
yang menjadi permasalahan inilah amalan ni lah. Amalan ni kadang-kadang daripada, bukanlah kata amalan ni dia tak ada penambahbaikan, jarang yang buat penambahbaikan ataupun dia kata upgrade ini. Ni doktor. Dulu tahun belajar solat masa umur 7 tahun. Tapi sampai sekarang umur 40 ke 60 pun masih macam tu juga. Tak ada penambahbaikan. Apakah ini juga dikatakan sebagai mengurangkan amalan ataupun bagaimana doktor? Kerana jarang kita berazam untuk penambahbaikan amalan kita selama kita hidup di dunia ini. Jadi kalau tahun 7 tahun tu sampailah ke umur 60 ke 70 tetap macam itu, tak pernah ada penambahbaikan dalam bacaan, dalam solat ke ataupun amal-amal kebajikan yang lain itu. Ni doktor. Itu soalan saya doktor dan dai. Terima kasih banyak doktor dan dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Amil Majid kita, dan juga kita doakan sahabat-sahabat Facebook ni, kita doakan, dan juga sahabat-sahabat Tanya Ustaz, kita sama-sama doakan agar setiap tempat yang sedang dilanda dengan musibah banjir ini, Allah SWT permudahkan urusan bagi mangsa-mangsanya, dan juga Allah berikan dan juga gantikan dengan nikmat yang lebih baik di masa hadapan, insya-Allah. Jadi doktor, berbalik pada persoalan Tuan Haji Omar kita ni, adakah disebabkan oleh kita ni tidak beramal ataupun tidak memperbaharui amal kita, ini juga termasuk di dalam kategori amalnya berkurang, doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita perlu memperbaiki, memperelokkan amalan kita. Sebab itu konsep yang ditekankan dalam Al-Quran tadi ni yang kita sebutkan ialah konsep ahsanu amala, ya, sebaik-baik amalan, ya. Bukan aksaru amala, bukan sebanyak-banyak amalan, ya. Jadi konsep ini ditekankan beberapa kali dalam Al-Quranul Karim. Misalnya yang tadi surah Al-Mulk ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala akan uji kita semua siapakah di kalangan kita yang terlebih elok amalannya. Misalnya di dalam surah Hud ayat yang ke-7 juga disebut perkara yang sama. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perkataan yang sama, ya. Iaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi dalam tempoh 6 hari, dan arasy Allah Subhanahu wa taala itu di atas air, untuk Allah Subhanahu wa taala menguji kamu siapakah di kalangan kamu yang lebih elok amalannya, ya. Jadi kita melihat di sini, ya, konsepnya ialah ahsanu amala, ya. Bagaimanakah para ulama menghuraikan maksud ahsanu amala, yang lebih elok amalannya ini? Saya petik apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya. Al-Imam Al-Qurtubi mentafsirkan, membawakan beberapa huraian para ulama, antaranya maksud ahsanu amala ini, yang lebih elok amalannya ini ialah azhadu fid dunya, yang lebih zuhud dalam kehidupan dunia. Jadi maknanya orang yang zuhud, orang yang dalam hatinya itu tidak ada rasa hubbud dunya, rasa kasih kepada dunia, ya, kerana dunia ini adalah ra'su kulli khati'atin, ya, kepala segala kejahatan ni adalah kasih kepada dunia. Kerana kalau kita kasih kepada dunia ni, kita rasa sayang dengan harta, kita sanggup buat perkara haram, ambil rasuah dan sebagainya, ya, kerana kita kasih kepada dunia. Jadi amalan yang terlebih elok, ya, mengelokkan amalan ini ialah kita zuhud daripada dunia. Sebab itu ada satu cerita menarik tentang Imam Sufyan As-Sawri. Imam Sufyan As-Sawri kalau tak silap, dia lihat seseorang ni duduk tidur dalam masjid. Orang datang masjid semayang, kan, baca Quran, dia ni duduk tidur je, kan. Maka kata Imam Sufyan As-Sawri, "Qum, bangun, semayang." Bangun semayang, kan. Orang kali dia tengok Imam Sufyan ni, tengok lama dah orang ni tidur je, kan. Bangun semayang, kan. Elokkan amalan kamu, kan, jangan duduk lena, elokkan amalan, semayanglah. Maka orang ni pun bangun, tenyih mata sikit, dia kata, "Aku ni dah beramai elok dah," dia kata. Ramai elok dah, kan. Tadi tengok lena aja, eloknya. Maka orang ni kata, "Aku telah meninggalkan dunia ni."
Aku tak ada rasa kasih kepada dunia, aku zuhud kepada dunia ni. Kan? Aku zuhud pada dunia ni. Aku dah elokkan amalan aku. Kan? Jadi Imam Sufyan Tsauri pun kata kalau macam tu tidur balik. Tidur balik. Masya-Allah. Kau maqam dah tinggi tu ni. Sangat. Tak kisah dah dunia ni kan. Kalau ada makan, ada tak ada pun tak apa, ada apa tak cari dah dunia ni, kan? Nikmat dunia tak kisah dah, kan? Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi bila orang tu jawab lebih kurang begitu, aku ni dah meninggalkan dunia dah, zuhud dah lah. Imam Sufyan kata, tidur balik lah. Tidur balik ya. Clear dulu ya tu. Jawapan lepas. Jadi itu salah satu tafsiran ahsanu amala ni, konsep terlebih elok amalannya ialah salah satunya zuhud di dunia. Itu satu. Tafsiran yang kedua disebut oleh Imam Qurtubi dan sebahagian ulama ialah aksaru syukran, yang terlebih ni terlebih banyak syukur. Terlebih banyak syukur ni lah bermakna ialah orang yang elok amalannya. Terlebih syukur ni macam mana? Syukur ni bermaksud kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada jalan yang sepatutnya. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita nikmat mata yang sihat, kita gunakan untuk membaca benda-benda yang baik. Maknanya kita baca Quran, kita baca ilmu, kita melihat benda-benda yang baik, kita menggunakan nikmat mata itu dengan sebaiknya pada jalan yang Allah benarkan, Allah redha, kita bersyukur dengan nikmat mata. Allah Taala bagi nikmat kita sihat, boleh berjalan kaki dan sebagainya. Kita gunakan nikmat kaki ini untuk ke masjid, ke surau, mencari pekerjaan yang halal dan sebagainya. Itu bermakna kita bersyukur dengan nikmat kaki. Ya, Allah Ta'ala bagi kepada kita harta. Maka kita gunakan nikmat harta itu untuk membayar zakat, untuk bersedekah dan sebagainya. Bermakna kita bersyukur dengan nikmat harta tersebut. Jadi syukur ni dia bukan makna duk puji, syukur. Bukan. Itu puji. Syukur ni dia tak sebut di mulut, tapi dia menggunakan nikmat pemberian Allah pada jalan yang Allah benarkan, Allah redha, itu bermakna syukur. Jadi kalau kita menggunakan nikmat sama ada kesihatan, tubuh badan, harta dan sebagainya pada jalan yang Allah benar dan jalan yang Allah redha, bermakna kita bersyukur, itu bermakna kita elok amalannya. Ya. Jadi dia tak semestinya semayang semata-mata dan sebagainya. Bersyukur itu adalah elok amalan. Sebab itu wa qalilum min ibadish syakur, sikit sangat hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersyukur. Itu dua tafsiran tentang maksud ahsanu amala. Jadi tafsiran pertama itu berkaitan dengan zuhud dengan dunia, dan yang keduanya adalah orang yang banyak bersyukur. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah. Terima kasih doktor di atas jawapan tersebut. Mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Tuan Haji Omar kita. Jadi sahabat sekalian, banyak lagi yang kita akan bincangkan berkaitan dengan topik kita pada pagi ini. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, berehat seketika. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Sidang betul sekalian, hari ini merupakan hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Ayuh sama-sama kita memperbanyakkan amalan-amalan, terutamanya amalan-amalan sunat. Antaranya yang kita boleh lakukan, kita potong kuku, kita cukur, misal dan juga sebagainya, agar kita dapat memperolehi pahala bonus pada hari ini, insya-Allah. Apatah lagi hari ini merupakan hari terakhir kita pada tahun 2021. Ayo sama-sama kita perindah dan juga perelokkan tahun ataupun hari terakhir kita pada tahun ini dengan perkara-perkara yang membawa manfaat dan juga kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa, jangan lupa untuk laksanakan tugasan mudah kita di dalam menyebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Ayuh kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat ini kepada sahabat-sahabat dan juga insan-insan yang berada di sekeliling kita, insya-Allah.
Jadi doktor, sedang penonton sekalian, kita nak teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan topik kita usia meningkat, amal kurang, dengan meraihkan persoalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada saudara Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati, semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya, perlukah dilipat gandakan amalan jika kita merasa ianya sangat kurang, walaupun merasa seolah-olah amalan yang dilakukan itu terpaksa dan bukan dari keikhlasan diri kerana takut azab Allah Subhanahu Wa Taala yang menanti, sedangkan usia sudah lanjut dan dalam keadaan lemah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih saudara Hafizi Hafiz atas soalan. Dia sebutkan tentang amalan yang dirasakan kurang ya. Ya, amalan kita mungkin kita rasa kurang ya, tetapi kita tak perlu memperbanyakkan amalan sebab benda tu kadang-kadang ada amalan yang dia fix ya. Misalnya solat subuh 2 rakaat, macam mana nak banyakkan sembahyang subuh ni? Tak boleh. Tak boleh dah kan? Dia tetap 2 rakaat dah. Rajin macam mana pun solat subuh 2 rakaat sahaja ya. Cuma kita bolehlah memperbanyakkan amalan sunat dan sebagainya. Da'i Luqman tadi sebut tentang potong kuku. Macam mana nak banyakkan potong kuku ni? Kan? Cabutlah kuku ni. Kan? Tak boleh lah kan ya. Kita buat sekadarnya ya, sederhana ya, tapi kita melakukan itu ya. Jadinya ialah kita nak memperelokkan amalan tu. Maknanya bagi jadi amalan kita tu cantik, elok kita semayang, kita tambahkan kekhusyukan kita, kunut kita, perhatian kita kepada solat. Ya, itu maknanya solat tu tetap 2 rakaat, maghrib 3 tetap 3, tak boleh nak perbanyakkan dah, tapi kuantiti kita dalam melaksanakan ibadat solat itu ya. Jadinya itu satu. Yang keduanya, dia rasa tadi tak ikhlas ya. Buat ni tak ikhlas kerana Allah, cuma takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala ya. Para ulama sebahagiannya membahagikan darajatul ikhlas kepada 3 peringkat. Ya. 3 peringkat. Peringkat yang pertama ialah melakukan sesuatu linaili huzuzid dunya wal akhirah. Ini peringkat ikhlas ya. Melakukan sesuatu untuk mendapat habuan dunia dan habuan akhirat. Habuan dunia dan habuan akhirat. Ini adalah ikhlas. Ini adalah ikhlas. Misalnya kita baca hadis ya, sembahyang duha boleh pahala di akhirat dan murah rezeki kita di dunia. Jadi kita pun aku nak sembahyang duha lah. Ya kan? Pasal dapat pahala akhirat dan dapat murah rezeki. Allah bagi rezeki yang banyak. Jadi bila kita sembahyang duha kerana 2 perkara ni, nak dapat pahala di akhirat dan nak dapat kemurahan rezeki itu, habuan dunia dan habuan akhirat, maka kita sudah ada sifat ikhlas. Kita sudah ada sifat ikhlas. Cuma dia rendah sikitlah. Rendah sikit. Peringkat ikhlas yang keduanya ialah kita buat amalan itu linaili huzuzil akhirah, untuk mendapat habuan akhirat. Untuk mendapat habuan akhirat. Dia tak kira habuan dunia. Aku nak sembahyang duha ni pasal apa? Murah rezeki. Tak kisah pun. Allah bagi, alhamdulillah. Tapi aku nak pahala akhirat. Aku nak syurga tu. Ya. Ini ikhlas yang lebih tinggi lagi. Ya. Yang peringkat ikhlas yang lebih tinggi ialah libtigha'i mardatillah. Buat sesuatu itu semata-mata mengharapkan redha Allah. Kenapa sembahyang duha? Nak rezeki murah? Tak kisah pun. Nak pahala akhirat? Tak. Habis nak apa? Nak Allah redha je. Nak Allah redha je. Yang ni yang susah sikitlah. Ya. Jadi seboleh-bolehnya kalau kita bicara tentang peningkatan usia kita ini, maka kita juga ada peningkatan ikhlas kita. Maknanya peringkat Da'i Luqman saya ni, kita ambil habuan dunia, habuan akhirat lah. Habuan dunia, habuan akhirat lah. Ya, maknanya kalau boleh tu, kalau kita kata usia ni 40 dan ke bawah tu, kita beramal tu nak habuan dunia, habuan akhirat. Habuan dunia, habuan akhirat ya. Sebab kita baru nak menyusun kehidupan dan sebagainya. Tapi kalau seboleh-bolehnya dengan peningkatan usia kita, ya, 40 ke atas. 40 ke atas ni saya ingat seeloknya kita upgrade sikit darjat ikhlas kita itu. Aku nak akhirat. Aku nak akhirat. Dunia dah cari dah. Dah berbelas tahun dah cari dunia kan, daripada usia kita habis mengaji umur 20 lebih kurang tu sampai 20 tahun dah aku cari dunia ni, nak dunia dan akhirat. Sekarang aku nak akhirat pula, nak pahala. Aku sembahyang duha pasal nak pahala akhirat. Aku baca Quran pasal nak pahala akhirat.
Orang kata kalau baca surah ni rezeki murah, aku baca pasal aku nak pahala akhirat. Kita upgrade sikit darajat ikhlas kita itu. Mungkin kita kata sampai umur berapa lah? Umur 55 ke 60 ke kan? Maknanya adat kata mati tu lebih kurang 65, 70 kan adat katanya. Jadi bila sampai umur 60 tu, kita upgrade lagi darajat ikhlas kita itu, aku buat ni semata-mata redha Allah. Allah tengok. Semata-mata redha Allah. Jadi itu asalnya. Tapi terserahlah, maknanya umur tu mungkin ada orang lebih awal lagi. Mungkin umur 40 tu dia ikhlas semata-mata kerana Allah. Tak apalah. Cuma itu sekadar kita kata anggaran kasar. Umur 20 sampai 40 untuk habuan dunia, habuan akhirat. Ikhlas. Umur 40 sampai 60 semata-mata nak pahala akhirat. Bila masuk usia emas ni, umur 60 ke atas ni, buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita boleh bahagikan macam tu, maknanya kita telah memperelokkan amalan kita itu dari sudut niat keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita terbalik, maknanya umur kita 60 ke atas, 65 pun masih nak dunia akhirat juga. Maka kita tak memperelokkan amalan kita. Satu kerugianlah bagi kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi salah satu cara untuk kita memperelokkan amalan kita adalah dengan kita upgrade kualiti ikhlas kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita juga sampai kepada level ataupun peringkat kita melakukan sesuatu itu hanya semata-mata untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudara sekalian, kita nak teruskan lagi dengan sesi soal jawab kita ini dengan meraihkan pemanggil yang berikutnya, Tuan Haji Tukinon kita. Assalamualaikum Tuan Haji Tukinon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Tukinon pagi ni? Apa khabar? Haji Tukinon nak masalah bukan ya? Ya, silakan soalan pagi ni, silakan. Persoalannya gini. Ini dah mendekat. Yakni dia dah umur usia warga emas, Ustaz. Jadi kita ajak beramal, apa jawabnya Ustaz? Nantilah itu. Jadi nak minta nasihat daripada Ustaz, orang yang macam ini, macam mana cara kita nak mendidik supaya jangan nanti kata, nantilah dulu umur, masa padahal umur dah warga emas. Itu saja soalannya ya Ustaz ya. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji Tukinon kita. Soalan yang cukup ringkas berkaitan dengan bagaimana kita ni nak menasihati orang yang katalah relax dulu, sabar dulu, enjoy dulu sebagainya walaupun dah usia emas ni. Doktor bagaimana, silakan. Dia kadang-kadang kita ni dah terbiasa. Dah terbiasa dengan keadaan yang sebegitu, yang ni dah alah bisa tegal biasa ni, ya. Maknanya daripada usia muda tak baca Quran, daripada usia muda tak pergi masjid, tak pergi surau, kecuali mungkin hari Jumaat saja. Raya ya. Jadi banyak amalan-amalan baik itu dia tidak terbiasa, dia tak biasakan sejak daripada muda ya. Jadi melentur buluh biarlah dari rebuhnya. Maknanya kalau dah jadi buluh tak boleh nak lentur lah. Betul. Kan? Dia tu. Jadi bila dah daripada muda tu pakai seluar pendek ya. Pakai seluar pendek. Umur 55 pun pakai seluar pendek lagi. Kan? Pakai seluar pendek lagi. Jadi bila masuk umur 60 dilantik jadi pengurusi surau. Masya-Allah. Dah biasa pakai seluar pendek kan. Pergi surau tu pakai kain pelikat elok lah kan. Jadi balik rumah tu pakai seluar pendek lagi. Siapa tu? Pengurusi surau kita. Dia dah biasa, susah lah kan. Nak lantik orang lain tak ada. Kan? Dia yang nampak senior sikit kan. Jadi sebab itu proses ni ya susah lah, maknanya kita nak nasihat kamu ni dah usia 65, bila nak pergi surau, bila nak pergi masjid dan sebagainya, bila nak tutup aurat, tu susah. Tapi tak apalah, kita ajak lah ya, maknanya tugas kita ajak dan sebagainya, dan kita pun tak boleh nak bagi nasihat yang kau-kau lah yang nak menyentuh, sebab ini soal hidayah ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tak boleh bagi hidayah ya. Jadi soalan Tuan Haji Tukinon tadi nak bagi nasihat macam mana? Wallahu a'lam. Tak boleh nak bagi hidayah. Maknanya nak bagi nasihat supaya dia berubah tak mampu. Boleh ajak saja. Boleh ajaklah, jumlah kita pergi surau dan sebagainya. Dan maknanya gunalah kan perkataan yang baik, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ajaklah, dia terima, alhamdulillah. Dia tak terima pun kita tetap mengajak.
Allah ya. Akbar. Sebab soal hidayah ni soal yang susah ya. Soal yang bukan kuasa kita. Allah Taala punya kuasa, iaitu Allah yang Ta'ala yang akan memberi hidayah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi kita teruskan lagi mengajak, ini pesanan untuk kita semualah. Kalau kita nampak ada kawan-kawan kita yang mungkin suka melakukan ataupun suka tidak mahu melakukan kemakrufan ni, jadi kita apa salahnya ajak mereka untuk melakukan benda-benda yang makruf ini. Mudah-mudahan dengan asbab kita mengajak itu, mana tahu satu hari nanti hidayah Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada mereka, insya-Allah. Jadi doktor, sebagai soalan tambahan doktor, kita pun hari ini dah hari terakhir kita dalam tahun 2021. Jadi bagaimanakah caranya sebenarnya untuk kita ni nak meletakkan azam ni? Azam, persoalan azam ni. Bagaimana kita nak meletakkan azam untuk tahun yang akan datang doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kadang-kadang bila kita nak letakkan azam ini, wallahu alam, ada orang dia target dia, aim dia tu tinggi, ya, target dia tinggi, ya. Jadi bila tinggi sangat tu tak tercapai, ya, tak tercapai. Kalau kita kata dari sudut nak jadi baik, nak buat amal soleh dan sebagainya, itu dia letak target, aku tahun 2022 nak baca Quran sehari 5 juzuk. Lepas sembahyang subuh 1 juzuk zuhur kan. Kan? Jadi tu yang berat sikit tu. Berat sikit. Tinggi sangat. Tinggi sangat. Aku tiap-tiap hari aku nak sedekah subuh. Orang kata sedekah subuh ni power. Aku nak sedekah subuh tiap-tiap pagi RM50. Masya-Allah. Hai, berat sangat tu. Kan? Jadi bila tak tercapai tu, jadi bagus juga kalau kita tinggi tu. Maknanya kalau tak sampai target tinggi pun kurang-kurangnya dapat juga kan. Tapi kita jaga-jaga sebab kadang-kadang kita tak sampai tu menyebabkan kita putus asa. Malas lah. Malas lah. Kan? Sehari 5 juzuk. Kan? Sehari 5 juzuk. Bolehlah 2-3 hari lepas tu. Lepas tu banyak urusan apa? Tak, tinggal terus lah. Tinggal lah. Hari pertama tu dah siap dah. Hari pertama RM50, kedua RM50, tiga RM50, 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 tiga. Hari keempat 5 upang. 5 upang. Malas tak sedekah langsung. Jadi target tinggi tu, azam tinggi tu bagus kadang-kadang, maknanya kalau tak tercapai pun kita tetap buat. Tapi bimbang kita tergelincir, kita tak mau buat langsung. Kerana kita nak yang kesempurnaan. Jadi tak sampai yang target kita tu, kita pun tinggal tu, ya. Jadi sebab itu kita kena ada watak yang sederhana, sikap yang sederhana. Kalau kita letak target tinggi pun tapi tetap, maknanya kalau tak tercapai pun kita tetap meneruskan. Sebab itu kita balik kepada konsep ahsanu amala tu. Ahsanu amala ni salah satu tafsirannya ila istiqamah. Qul amantu billah summa istaqim. Alladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Dalam Quran, alladzina qalu rabbunallah summa istaqamu, orang yang kata Tuhan kami adalah Allah kemudian dia istiqamah. Istiqamah, konsisten. Qul amantu billah, Nabi pesan kepada sahabat, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Jadi makna istiqamah sikit. Sebaik-baik amalan ialah yang istiqamah, yang berkekalan sekalipun sikit. Jadi kita balik masalah sedekah, tak dapat RM50, 5 kupang pun tak apa. RM1, sehari RM1, sebulan RM30. RM1. Quran tak dapat sehari 5 juzuk, 5 baris pun tak apa. 5 baris. 5 baris insya-Allah kot. Banyak tak kata beli. Insya-Allah. Ni doktor, sebenarnya istiqamah, persoalan istiqamah ni, doktor cetuskan persoalan tersebut. Satu benda yang cukup menarik untuk kita bincangkan. Namun sebelum tu, sidang betul sekalian, kita nak bincangkan banyak lagi berkaitan ini, dan salah satunya berkaitan dengan istiqamah ni. Namun sebelum tu kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jangan seperti biasa, jangan lupa untuk saksikan sambungannya di TV9 sebentar saja lagi. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, istimewa tahun baharu, membincangkan topik berkaitan dengan usia meningkat, amal kurang. Jadi alhamdulillah,
sepanjang tempoh 1 jam 30 minit kita bersiaran sepanjang pada pagi ini. Sudah pun beberapa input yang kita dapat, dan salah satunya kita kena memperbanyakkan ahsanu amala, iaitu memperbaiki kualiti amalan-amalan kita. Sebabkan juga jadi yang berbagai doktor Nizam kita juga ada membincangkan kepada kita ataupun menasihati kita untuk memperbaiki amalan kita. Jangan kita hanya memandang kepada amalan yang banyak tetapi kualitinya kurang ataupun tidak berkualiti langsung. Jadi insya-Allah jadi ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk hubungi kami seterus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi jom seterusnya kita nak meraihkan persoalan berikutnya dengan kita meraihkan pemanggil di talian pada saat ini, iaitu Ibu Siti Rohani kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ibu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Silakan persoalan pagi ini Ibu. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya begini, seseorang yang diberi usia panjang umur lah, tapi dia belum mau buat amal ibadah, dia masih suka bersuka-suka aja dengan perkara-perkara masih. Apakah orang golongan yang seperti ini dia belum dapat hidayah atau tak dapat hidayah? Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Rohani kita di atas satu persoalan yang kita akan ajukan kepada yang berbagai doktor, iaitu berkaitan dengan seorang yang sudah pun lanjut usia namun masih lagi belum mahu beramal. Adakah itu disebabkan oleh belum sampai hidayah ataupun memang tak ada hidayah dah untuk dia? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang tu kalau kita kata dia beramal ataupun belum beramal, apakah yang kita maksudkan orang ni beramal, orang ni belum beramal, ya? Jadi sebab itu dalam agama kita ini amalan itu tidaklah diukur dengan banyaknya amalan, ya. Dia diukur dengan eloknya amalan. Salah satu tafsiran eloknya amalan tadi saya dah sebutkan dua, iaitu yang pertamanya zuhud daripada dunia, lebih zuhud lebih baguslah. Dan yang keduanya ialah aksaru syukran, lebih banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu lagi tafsiran, ya, elok amalan, makna beramal ataupun tidak ini ialah akhdhum bihaqqin wa infaqun fi haqqin ma'al imani wa ada'ul faraidi wa ijtinabul maharimi wal iktharu minal mandub ilaih. Disebut 5 perkara, iaitu mengambil sesuatu dengan hak, ya, mengambil sesuatu dengan halal, dengan hak, ya. Kemudian kita belanjakan, yang kedua belanjakan pada hak serta ada iman. Yang ketiganya menunaikan perkara-perkara fardu. Yang keempatnya menjauhi perkara yang haram, dan yang kelimanya membanyakkan daripada perkara yang digalakkan ataupun yang disunatkan. Jadi perkara fardu itu tidak dibanyakkan, kerana yang fardu tu dia telah fix, dia telah tetap, tak boleh berubah, ya. Yang haram tu pun dia telah fix, yang ni perkara yang haram. Yang kita nak boleh banyakkan ialah perkara yang digalakkan ataupun perkara sunat sahaja. Jadi kalaulah seseorang itu melaksanakan perkara fardu, perkara wajib, dan meninggalkan perkara yang haram, bermakna dia sudah melakukan amal soleh, ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Amalan soleh yang paling utama melakukan kewajipan, meninggalkan yang haram. Jadi kalau dia sudah melaksanakan solat fardu 5 waktu setiap hari, dia berpuasa bulan Ramadan, dia menunaikan zakat, ya. Kemudian dia menjauhi perkara yang haram, dia menjauhi judi, menjauhi zina, menjauhi minum arak dan sebagainya, perbuatan mengumpat dan sebagainya, maknanya dia sudah memperelokkan amalannya. Cuma itulah maknanya kaca mata kita itu tidak melihat orang itu beramal. Ya, kita tidak melihat orang yang sembahyang fardu itu sebagai melakukan amal, ya. Kita tak melihat orang yang menjauhi perkara yang haram tu sebagai beramal. Sebab kita punya kacamata orang yang beramal ni orang yang duduk masjid sentiasa. Kan? Maknanya dia tu masya-Allah tu tak kerja dah, berhenti kerja pasal apa? Naik i'tikaf kat masjid. Oh, masya-Allah beramai dia tu kan. Yang tak berhenti kerja, yang masih kerja tu tak beramal. Gitu kacamata kita tu sengit sikit. Salah sikit, ya. Beramal tu bukan makna kita tinggalkan kehidupan dunia sampai kita nak duduk di masjid i'tikaf, ya.
Bukan makna setiap hari nak kena baca Quran je, tak baca benda lain dah, duduk baca Quran je. Bukan macam tu. Jadi beramal ni dia tak ganggu kehidupan kita. Ya, melakukan perkara wajib, meninggalkan perkara yang haram. Kemudian kalau kita ada ruang masa, kita ada kemampuan, kita tambah dengan amalan sunat, kita perbanyakkan amalan sunat. Tapi optional, pilihan. Amalan sunat namanya. Boleh tambah. Sebab itu sembahyang duha misalnya 2, 4, 6, 8. Maksimum dia 8. Paling kurang 2. Kalau tak buat langsung, tak ada masalah. Kan? Maksudnya kita ada pekerjaan dan sebagainya, ya, kita melaksanakan pekerjaan itu adalah amalan soleh. Pekerjaan kita. Solat tarawih satu hari tu. Solat tarawih dan sebagainya. Kita tak berjamaah tapi solat tarawih pulun. Kan? Solat tarawih pulun, jemaah 11 bulan tu, tak apa. Sunat je tu, fardu kifayah. Orang lain buat aku tak payah. Kan? Tapi mayang tarawih jaga. Jadi kita dah sengit sikit pandangan kita tu. Jadi amalan tu bukanlah dengan cara kita faham sebenarnya, tetapi sebagaimana yang ulama hurai, kita melaksanakan perkara fardu yang wajib, kita meninggalkan yang haram, kemudian barulah kita tambah dengan perkara yang sunat, ya. Jadi Da'i Luqman dan sidang penonton, ya, konsepnya ialah ahsanu amala, memperelokkan amalan, ya, amalan yang terlebih elok. Itu yang kita baca dalam Al-Quranul Karim. Tapi ada juga dalam Al-Quran yang menyebut tentang banyak. Ada juga, ya, ada juga. Iaitu dalam masalah zikir. Ya, dalam masalah zikir dia sebut pasal banyak. Ya. Misalnya dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah Ta'ala senaraikan beberapa golongan. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kemudian sebut orang yang beriman, lelaki dan wanita, orang muslim, lelaki dan wanita. Kemudian disebut wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang bersedekah, lelaki ataupun perempuan. Tapi dia tak sebut banyak. Dia sebut orang yang beriman, orang yang bersedekah, orang yang berpuasa, shaimin was shaimat, kan? Berpuasa. Tapi dalam ayat tu tak sebut puasa banyak. Tapi bila hujung tu sebut wadh-dhakirinallaha katsira wadh-dhakirat, orang yang berzikir, ingat kepada Allah banyak, dan wanita yang ingat kepada Allah banyak. Zikir kepada Allah tu banyak, ya. Puasa tak banyak pun tak apa, maknanya sekadar wajib pun okeylah. Tapi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tu banyak, ya. Oleh kerana itu dalam Al-Quranul Karim disebut ya ayyuhallazina amanuzkurullaha dzikran katsira, wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sungguh-sungguh, katsira banyak. Zikir tu banyak. Jadi zikir ni dia tak ganggu kehidupan kita. Sambil duduk tengok TV ni, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hari Jumaat ni Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambil ulang. Ya, sambil melakukan pekerjaan kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep memperbanyakkan itu salah satunya ditekankan ialah masalah zikir, ya. Yang lain tu adalah kita melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Wallahu a'lam. Ahsanu amala dan juga kita aktsaru zikr. Jadi maksud di situ kita memperbaiki amalan kita, dalam masa yang sama kita memperbanyakkan zikir dan juga ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Ibu Siti Rohani kita sebentar tadi. Jadi kita doktor nak raikan pemanggil berikutnya. Kak Yat kita di talian. Assalamualaikum Kak Yat. Waalaikumsalam Da'i. Apa khabar Kak Yat pagi ni? Alhamdulillah. Terima kasih Da'i dan Ustaz sihat ya. Alhamdulillah seperti biasa. Alhamdulillah. Silakan Kak Yat pagi ni soalannya. Terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kak Yat, kita ni masa muda-muda dulu Ustaz banyak menghabiskan masa dengan membesarkan anak-anak Ustaz. Kadang bila dalam hati tu, bila kita dah tua ni, kita terkenang tu, kita rasa macam beruntung. Anak-anak muda sekarang yang kita tengok banyak yang majlis-majlis ilmu yang dapat kita raikan, termasuk dalam majlis-majlis online dan sebagainya Ustaz. Soalan Kak Yat Ustaz, Kak Yat nak tanya, adakah dengan kita jika Allah ingin kebaikan kepada kita, nescaya diberi kefahaman ilmu. Dan sekarang baru kita sedar betapa pentingnya ilmu tu Ustaz. Dan lagi satu soalan Kak Yat Ustaz, Kak Yat nak tanya, adakah dengan kita
sekarang kita rasa kita banyak berdamping dengan kawan-kawan yang baik. Ustaz, adakah itu juga rezeki dari Allah untuk kita lebih dekat kepada Allah? Okey, insya-Allah. Itu saja soalan Kak Yat, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat. Dua persoalan. Yang pertama yang berkaitan dengan sekiranya Allah nak berikan kebaikan kepada seseorang, Allah akan fahamkan dia dengan agama. Dan soalan yang kedua berkaitan dengan kita berdamping dengan sahabat-sahabat yang baik, ini juga adakah rezeki pada Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Ustaz. Yang pertama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah kehendak kebaikan baginya, Allah akan fahamkannya tentang agama, ya. Jadi itu ada dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita faham agama tu alhamdulillah. Faqih tentang agama, ya. Faqih tentang agama ni kita faham tentang dasar-dasar agama kita. Ya, kita faqih, kita faham dasar-dasar agama kita. Itu maksud kita faham, ya. Tak perlulah kita faham agama tu sampai perkara yang halus-halus, ya. Tentang masalah taik cicak, tentang apa lagi, ya. Semua bulu kucing. Bulu kucing. Telur bewak boleh makan ke tak boleh makan, ya. Benda-benda tu tak berkait sangat pun dengan kehidupan kita, kan. Tak ada telur lain kan nak makan. Tanya telur bewak boleh makan. Ustaz tu masya-Allah alim, faham agama, dia boleh jawab telur bewak boleh makan ke tak boleh makan. Telur boya boleh makan ke tak boleh makan. Telur ulat sawah boleh makan ke tak boleh. Alim sungguh ustaz tu. Faham agama sungguh. Dia tak perlulah sampai tahap macam tu. Kita faham dasar agama, faham bahawa Allah menggalakkan kita bersedekah, Allah mewajibkan zakat. Ya. Allah menyuruh kita membaca Quran, mentadabburkan Al-Quranul Karim. Ya. Kita faham bahawa dalam solat itu kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita supaya menutup aurat dan menjaga kesopanan pakaian, kesopanan akhlak. Kita faham macam tu, makna kita faham agama. Yufaqihu fid din, ya. Tak perlu kita nak ambil yang halus-halus sangat. Yang halus tu ada ahli dia, ya. Tak perlu semua orang ahli tu, ya. Yang halus-halus tu ahli-ahli dia. Macam kita katalah, maknanya COVID ni bukan semua kena alim. Kena tahu detail, kena mengaji patologi, virologi, mikrobiologi dan sebagainya. Kena pergi tengok kuman tu dulu baru percaya ada COVID tu. Ada COVID tu. Tak. Maknanya biar ahli dia adalah beberapa orang yang akan mengkaji bidang tu. Yang kita ni maknanya okey, ahli dah bagi tahu, kita faham pasal COVID ni bahaya cukup. Kan, kita ambil jaga SOP dan sebagainya. Maka begitulah agama, kita faham dasar-dasar agama kita. Jadi nak faham dasar agama ni, kita tak perlu dah nak ngaji sampai 40 tahun. Ya, yang kita mengaji di sekolah, kita mengaji kat masjid sikit-sikit, mudah kita boleh faham dasar-dasar agama kita. Jadi sebab itu dalam Al-Quran ni dia bagi dasar-dasar agama. Aqimus solah, diulang. Aqimus solah, aqimus solah, aqimus solah. Ulang berapa puluh kali. Wa atuz zakah, wa atuz zakah. Jadi bila kita faham kena melaksanakan solat, juga kita menunaikan zakat, kita sudah faqih tu, faham tu. Bila kita tak faham kewajipan solat, tak faham kewajipan zakat, mana kita tak faqih, kita tak faham agama lagi. Kan? Jadi itu dasar dalam Al-Quranul Karim. Itu satu. Yang keduanya, untuk persoalan kedua tu doktor, kita nak tunggu sebentar sebab kita nak berehat seketika. Jadi saudara sekalian nak tahu tentang jawapan bagi persoalan kedua pada ayat kita, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami rancangan Tanya Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbi
Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bersama-sama dalam rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini menjadi salah satu saksi kita di hadapan Allah SWT kelak bahawa kita semua pernah berada di dalam taman-taman syurga sewaktu mana kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Insya-Allah kita masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan usia meningkat, amal berkurang, istimewa Tanya Ustaz, istimewa tahun baharu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat buat kita bersama, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima dua persoalan daripada rakyat kita. Dan soalan pertama alhamdulillah sudah pun terjawab, dan kita nak beralih pada persoalan kedua pada rakyat kita, itu berkaitan dengan doktor, berkaitan dengan apabila kita ni dapat berdamping dengan sahabat-sahabat yang baik, mungkin juga jiran-jiran yang baik, adakah itu juga merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan doktor. Apabila kita mendapat kawan-kawan yang baik, ya, kawan yang membantu kita ingat kepada Allah, patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu alhamdulillah sesuatu yang sangat baik. Sebab itu disebutkan bahawa seseorang itu tengok kepada siapa kawan-kawan dia. Kalau kawan-kawan dia penagih dada, jaga-jagalah. Ya. Kalau kawan-kawan dia kaki judi, kaki minum arak, jaga-jagalah. Tapi kalau kawan-kawan dia ahli masjid, ahli surau, ahli ibadah, alhamdulillah lah. Ya. Oleh kerana itu dalam Al-Quran disebutkan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, ya, sebahagian mereka pada hari akhirat nanti adalah musuh. Ya, pada hari akhirat nanti akan bermusuh. Ya, al-akhilla, kawan-kawan tu. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Kalau bertakwa di dunia ni, kehidupan dunia bertakwa, berkawan, insya-Allah di akhirat dia tak bermusuh. Sebab bila bertakwa nak bawa kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita berkawan dengan orang minum arak, ya, dia ajak kita sikit-sikit dan sebagainya, akhirat nanti kita musuhlah. Hang lah punya pasal aku minum arak. Kan? Jadi al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Kawan-kawan pada hari akhirat nanti sebahagian mereka adalah bermusuh, melainkan orang yang bertakwa. Jadi kalau kita dapat berkawan dengan orang bertakwa, orang baik, orang yang suka pergi mengaji, suka duduk masjid i'tikaf, suka bersedekah, suka buat amalan baik, termasuklah amalan-amalan baik ni, amalan yang elok ni, kalau kita pergi bantu orang-orang yang dalam banjir, ya, kesusahan banjir dan sebagainya, kita pergi cuci rumah, kita apa dia perlukan barang, dia perlukan dapur, dia perlukan, kita tolong sediakan. Tak dapat sedia 2-3 buah rumah pun, itu pun amalan baik juga. Ya. Dapat basuh 2-3 buah rumah pun amalan baik juga. Basuh rumah ni bukan makna sejam selesai basuh. Kalau satu rumah tu sampai 6-7 jam baru selesai nak basuh, nak angkut barang dan sebagainya. Dapat 2-3 buah rumah pun amalan baik juga. Cuma kita tak nampak dia tu rajin beramal tu, pergi basuh rumah orang. Kita tak nampak dia tu rajin beramal, disediakan barang apa mangsa banjir perlukan. Pasal kita kacamata kita nampak duduk masjid itu beramal banyak. Tak duduk masjid tak beramal. Ya. Sedangkan amalan tu dia fleksibel. Kalau masa-masa bencana ni, amalan terbaik membantu mangsa banjir tu lah amalan paling baik daripada duduk i'tikaf dalam masjid. Betul. Insya-Allah ya, itu adalah di antara orang kata apa, doktor berikan kepada kita satu cara, sebenarnya cara untuk kita nak memperbaiki amalan kita. Apatah lagi sekarang ini ramai juga sahabat-sahabat kita, mungkin saudara-saudara kita yang menghadapi dengan suasana ataupun pasca banjir ni, apa kata kita sama-sama ringankan tulang kita untuk membantu mereka. Insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan kedua-dua persoalan daripada rakyat kita sebentar tadi. Jadi kita nak beralih ke persoalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada Tuan Ismail Mat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, dalam doa kita sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan usia meningkat. Apakah ada keberkatan jika amalan kurang? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan doktor. Baik, kita minta Allah Taala panjangkan usia kita, ya. Panjanglah, alhamdulillah lah, panjang usia kita 65, 70, tapi amalan kita makin kurang. Kita tengoklah amalan kita makin kurang tu sebab apa? Ya, sebab apa? Maknanya kalau dulu kita pergi masjid, pergi surau, tiba-tiba usia kita 70 kita tak pergi masjid surau. Sebab apa? Malas. Lama dah aku pergi masjid.
Itu keberkatan lah. Tapi kita tak pergi masjid surau pasal apa? Pasal tak daya dah. Pasal kita kena stroke. Tak ada siapa nak bawa kita nak berjalan tak boleh. Ya, usia kita panjang. Amalan kita pergi masjid surau, tapi sekarang dah kurang. Itu tidak bermakna kurang keberkatan, kerana kita tidak ada kemampuan. Tapi usia kita 70, sihat lagi, boleh main golf, boleh pergi sana sikit. Aku pergi masjid surau malas. Itu makna kurang keberkatan lah, kurang kebaikan, kurang amalan kita. Dulu kita rajin baca Quran. Sekarang usia kita dah 70, malas baca Quran. Pasal apa? Lama dah aku baca Quran. Kan? Tapi sekarang tak baca Quran pasal apa? Tak nampak mata lah. Hafal tak banyak, mata tak nampak nak baca lah. Kan? Jadi baca apa? Baca apa yang ada lah. Setakat qul huwallahu idza ja, qul ya ayyuhal kafirun, ulang yang tu je lah. Yang tu tak apalah. Pasal ketidakmampuan kita untuk memperbanyakkan amalan tu. Ya. Tapi tak apa, sebab kita nak faham bahawa konsep kita ialah bukan nak memperbanyakkan amalan. Konsep kita ialah amalan yang elok, ahsanu amala. Kerana itu yang ditekankan dalam Al-Quranul Karim. Yang kita nak banyakkan ini adalah perkara-perkara yang sunat. Ya, perkara-perkara yang sunat, misalnya solat sunat, ya, misalnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang kita nak banyakkan disebut dalam Al-Quranul Karim ialah falyadhaku qalilan walyabku katsira. Maka hendaklah ketawa sikit, menangis banyak. Jadi kalaulah kita boleh ambil apa yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran ni, maknanya usia kita meningkat, kita banyak menangis. Kita banyak menangis, teringat dosa kita, teringat amalan kita sikit, teringat azab api neraka. Ya, kita alunkan nasyid ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahim. Ya Allah, aku ni kalau nak kira masuk syurga tak layak. Bukan tak layak nak masuk syurga ni ya Allah. Tapi kalau tak layak masuk syurga, itu dah tentu kena humban masuk neraka. Masuk neraka pun ya Allah, aku ni tak kebal, kan? Jadi ketika tu ya Allah menangis air mata, ya. Fahabli, maka bagilah taubat kepada aku, ampunkanlah dosa aku, kerana engkau maha mengampun dosa-dosa yang besar. Jadi ketika itu mengalir air mata, teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada Rasulullah, menangis air mata, ya. Jadi itu menangis tu Allah Taala suruh banyak sikit. Ya, wal yabku katsira, menangis tu banyak, zikir banyak. Yang lain tu kita pegang kepada ahsanu amala, elokkan amalan tu, amalan yang terlebih elok. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Jadi kurangkan ketawa dan juga kita banyakkan menangis. Jadi maksud dari situ kita perlulah mengelakkan diri kita daripada perkara-perkara yang melarakan, yang menyebabkan kita terlupa bahawa usia kita semakin menghampir kepada penamatnya. Bukan semakin berjauhan, tapi semakin menghampiri kepada penghujungnya, insya-Allah. Jadi saudara sekalian yang berbahagia doktor, kita sebenarnya sudah pun berada di penghujung rancangan untuk episod terakhir untuk tahun 2021 ini. Jadi sedikit kesimpulan ringkas pada yang berbahagia doktor, dan juga bolehlah doktor akhiri kita punya majlis pada pagi ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita di dalam tahun 2021 ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan yang saya boleh simpulkan ialah kita nak tekankan konsep ahsanu amala, ya. Amalan yang terlebih elok. Jadi tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Mulk ayat 2, surah Al-Kahfi ayat 7 dan surah Hud ayat 7. Ya, surah Al-Mulk ayat 2, surah Al-Kahfi ayat 7 dan surah Hud ayat ke-7. Dan juga surah Al-Ahqaf ayat 15, ayat 16, ya, sebut tentang masalah umur kita sampai 40 tahun, dan Allah Ta'ala akan bagi balasan, nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Allah Ta'ala terima daripada mereka apa yang terbaik yang mereka lakukan, ya, apabila usia kita meningkat sampai kepada usia 40 tahun, ya. Dan kita memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi apabila begitulah asasnya, maka amalan yang terbaik ini sebenarnya tidak mengganggu kehidupan kita sebagai seorang Muslim yang terlibat dalam aktiviti kehidupan dan sebagainya. Ya, jadi Islam itu adalah agama yang sederhana, agama yang meraihkan kehidupan dunia di samping kita nak mengejar alam akhirat nanti. Sekadar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara.
لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira Ustaz di atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan lagi usia doktor dan juga amalan yang lebih baik insya-Allah agar kita mampu untuk terus berkongsi ilmu buat kami semua. Jadi sidang sekalian, setakat itulah pengakhiran kita untuk tahun 2021 episod kali ini. Jadi di kesempatan ini saya mewakili kru produksi rancangan Tanya Ustaz mengucapkan selamat tahun baru 2022. Mudah-mudahan segala apa yang kita inginkan dan cita-citakan kita akan dapat pada tahun hadapan insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersempena dengan istimewa tahun baru 2022 dengan tajuknya Terbazirnya Masa bersama dengan moderator kita Da'i Hakim dan juga ahli panel kita Ustaz Roslan Muhammad. Dan insya-Allah jangan lupa untuk terus menyaksikan dan memberikan sokongan untuk rancangan Tanya Ustaz. Saya Dan Luqman mohon mengundur diri, mohon maaf sekiranya ada sebarang terkasar bahasa terkurang di mana-mana. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.